Selamat pagi, saya WSNDN 1033 Malaysian Nationhood Study, tugasan kumpulan 6. Nama pensyarah Dr. Siti Awaliyah binti Mansur. Kumpulan saya terdiri daripada 4 ahli iaitu Mak Song Hao, Tan Ming Ho, Muhammad Syafiq, Irfan bin Rahmat dan Nur Fatih Antika binti Kamal Nordin. Tajuk kumpulan kita adalah pencemaran udara, punca dan kesan terhadap negara bangsa 2015 hingga 2017. Latar belakang. Pencemaran udara dapat disimpulkan sebagai satu atau lebih bahan yang dilepaskan ke udara yang dapat merosakkan atau mempengaruhi manusia, binatang, tumbuhan atau bahan lain. Ini kerana zat-zat ini akan memasuki badan melalui pernafasan dan dapat mengelakkan oksigen mengalir ke saluran darah. Ini akan menyebabkan berbagai penyakit seperti kekejangan, barah, asma dan anemia. Debu, asap dan kabut adalah antara bahan yang akan menghalang penglihatan dan merupakan bentuk pencemaran udara. Pencemaran udara adalah keadaan yang melibatkan bahan kimia, zarah atau bahan biologi yang boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma lain dan bahkan boleh merosakkan alam sekitar. Contoh pencemaran udara ialah gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau logam toksik seperti pelambang dan tembaga dan sisa-sisa radioaktif. Faktor-faktor pencemaran udara bergantung kepada industri yang menghasilkan barang untuk aktiviti ekspor atau komersial dalam negeri. Pembebasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida boleh membawa kesan sampingan kepada kehidupan persekitaran. Industri logam bertanggungjawab untuk mencemarkan udara dengan sulfur dioksida dan habuk beracun. Sebilangan bahan pencemar terutama karbon dioksida adalah gas rumah hijau yang sangat berbahaya yang boleh menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. Objektif kajian. Terdapat 2 objektif kajian dalam kumpulan saya, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara di Malaysia antara tahun 2015 hingga 2017. Yang kedua ialah menyatakan kesan pencemaran udara terhadap pembentukan negara bangsa. Kaedah penyelidikan. Antara kaedah penyelidikan yang kita gunakan ialah kaedah penyelidikan kualitatif. Kita telah menggunakan kaedah analisis dokumen. Antara dokumen yang kita analisis ialah artikel, surat khabar dan buku. Selain itu, kita telah menggunakan kaedah rujukan internet. Kita telah melayari beberapa laman sesawang untuk mencari maklumat tentang pencemaran udara di Malaysia. Akhirnya, kita telah menggunakan kaedah pemerhatian sejati langsung untuk mengumpul dan mencari maklumat tentang kesan dan punca pencemaran udara. Sumber. Antara sumber yang kita gunakan ialah sumber primer, sumber sekunder dan sumber tertier. Antara sumber primer yang kita gunakan ialah kereta akhbar. Sumber sekunder yang kita gunakan ialah buku, majalah dan artikel. Sumber tertier yang kita gunakan ialah internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Syafiq Irfan bin Rahmat, nombor metrik 277581 akan mengatakan berkenaan punca-punca berlaku pencemaran udara. Punca yang pertama ialah pembakaran hutan, di mana pembakaran hutan ini selalunya dilakukan oleh petani dan syarikat perdagangan yang besar. Hasil pada pembakaran hutan ini akan menghasilkan asap-asap tebal yang banyak sehingga dia merebak ke seluruh kawasan, dan ini akan menyebabkan berlakunya jerebu. Faktor yang kedua pula ialah faktor cuaca panas. Seperti sedia kita tahu, negara kita akan mengalami fenomena monsun barat daya pada akhir bulan Mei sehingga 16 September. Tempoh ini atmosfera negara kita secara amnya akan lebih kering kerana kurangnya curah hujan, dan ini akan menyebabkan pembakaran tercetus, dan pembakaran ini akan mudah untuk merebak dari kawasan ini ke kawasan yang lain. Faktor yang seterusnya, faktor yang ketiga ialah penggunaan kenderaan bermotor seperti lori, kereta dan motosikal. Kenderaan ini memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak, dan kenderaan ini akan melakukan proses pembakaran api fosil. Hal ini akan menghasilkan gas-gas atau asap-asap yang banyak daripada kenderaan. Jadi asap-asap ini daripada banyak-banyak kenderaan akan menyebabkan banyak asap-asap yang terlepas ke atmosfera dan berlakunya jerebu. Faktor yang keempat pula ialah pelembagaan bauksit. Pelembagaan bauksit, cara dia mencemarkan udara ialah melalui kilang pemprosesan bauksit itu.
ketika mereka proses bauksit, kalian akan menghasilkan debu-debu dan asap-asap yang akan mencemarkan kawasan sekeliling. Dan juga sisa-sisa yang bocor daripada pengangkutan bauksit itu juga. Yang terakhir, yang kelima ialah isi rumah. Ketika menggunakan mesin seperti peti sejuk dan penyamar udara akan menghasilkan gas klorofluorokarbon CFC yang akan menipiskan lapisan ozon lalu menyebabkan ketidakseimbangan atmosfera. Sekian itu saja, terima kasih. Kita sambung kepada kesan pencemaran udara terhadap bangsa. Terdapat beberapa kesan, antaranya ialah menjejaskan sistem pernafasan. Karbon monoksida merupakan satu gas atau udara yang mampu memberikan kesan buruk kepada sel-sel merah yang berperanan untuk menyalurkan oksigen ke seluruh badan. Sel-sel darah merah akan terjejas dan tidak mampu membawa oksigen ke seluruh badan, terutamanya organ-organ yang paling penting seperti otak dan jantung. Selain itu, pemanasan global dan rumah hijau, peningkatan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida dari bahan-bahan api fosil iaitu gas petroleum, minyak, petrol dan arang serta menyebabkan gas-gas tersebut terkurung di atmosfera bumi. Gas karbon dioksida yang banyak akan menyebabkan hambak meningkat di bumi dan akibat suhu bumi meningkat dan suhu persekalaran juga meningkat. Suhu meningkat menyebabkan musim berubah, maka hasil tanaman juga akan terjejas. Seterusnya adalah bahan-bahan mikro yang tidak dapat dilihat melalui mata dalam udara juga akan mengotorkan permukaan bahan. Apabila sulfur dioksida telah berlaku tindak balas dengan air hujan, maka berlakulah hujan asid yang mempunyai hakisan kuat. Bahan-bahan logam atau besi akan mudah dihakis dan menyebabkan bahan tersebut rosak. Contohnya kereta, pintu besi dan bahan-bahan yang dicipta melalui logam dan besi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan pencemaran udara terhadap pembangunan negara. Terdapat dua kesan yang ketara terhadap pembangunan negara iaitu dari sektor pelancongan dan pendidikan. Pencemaran udara yang tinggi akan menjejaskan sektor tertiar iaitu sektor pelancongan dan lain-lain kerana IPU yang meningkat akan menyebabkan semua aktiviti luaran dihentikan demi kesihatan rakyat. Kesan sampingan daripada ini adalah pendapatan negara mengurang. Manakala bagi sektor pendidikan pula, pencemaran udara yang berlaku dan IPU yang tidak konsisten secara tidak langsungnya menyebabkan urusan pendidikan dan pengajaran terganggu dan kerajaan terpaksa memberikan arahan untuk menutup sekolah supaya menjamin kesihatan anak-anak pelajar dan para guru. Kesan penutupan sekolah ini secara langsung memberi impak psikologi terhadap pelajar yang menduduki peperiksaan besar seperti PT3, SPM dan STPM. Udara ini ialah pencemaran udara yang berterusan akan menyebabkan persekitaran terus musnah dan pada masa yang sama ia akan membawa bencana besar kepada dunia. Jika kegiatan-kegiatan tidak moral ini terus berlaku, ia dapat memberi kesan kepada bangsa dan pembangunan negara. Generasi-generasi yang akan datang juga tidak dapat menikmati keindahan persekitaran semula jadi ini. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti JAS mestilah memainkan peranan dalam membendung masalah ini. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu mencintai dan mengawasi agar alam sekitar tidak tercemar. Akhir sekali, kita mesti menghargai alam sekitar kita. Seterusnya, ini adalah beberapa jenis sumber yang telah kami gunakan untuk mendapatkan maklumat tentang pencemaran udara.